IC analog multiplexer. So IC analog multiplexer ni ialah IC nama kod dia ialah 4051. So IC ni kalau kita tengok daripada mata kasar memang sukar sikit untuk tahu mana satu pin satu dia, mana satu pin satu dia lah. Alright, kalau kita tengok betul-betul dia memang ada bulat kat sini. Memang sukar untuk tengok, memang ada bulat kat sini. Cara yang kedua ni ialah kalaulah bacaan nombor tu, bacaan nombor tu dekat sini. Bacaan nombor tu macam ni, masuk kat sini lah pin satu dia. Kalau lah bacaan dia terbalik kan, misalnya kalau kita tahu bacaan dia contoh ada kat sini 4, saya tulis tempat lain, 4081. So kalau lah bacaan dia terbalik misalnya, so bacaan dia terbalik, maksudnya pin satu tu dekat sini. Itu pin satu je. So maksudnya kalau tengok juga bacaan dia, kalau pin dia tu dia mestilah pin satu tu dia mesti menghadap belah kiri. Kalau kita boleh baca dia punya kod dekat dalam tu, maksudnya pin satu tu dekat situ. Kalau macam tak nampak titik tu, tak nampak. Cik Sri tak nampak. Tak nampak. Macam ni nampak ke? Di situ nampak. Okey, saya ulang semula ya. Saya jelas saya ulang dari semula. So, cara yang pertama ialah kita mengenal pasti dot. Kita mengenal pasti dot. Cara yang kedua, kita mengenal pasti lekuk. Cara yang ketiga ialah kita baca kod. Kalau kod tu kita boleh baca macam ni, kedudukan dia macam ni. Atas sikit. Tak nampak. Kod dia macam ni, maksudnya pin satu tu kat sini. Ni pin satu. Sebab itu manufacturer, mana-mana manufacturer, dia akan buat macam ni. Contoh lain, kalau lah kod tu CD 4073 BW misalnya. So kita boleh baca, maksudnya kedudukan tu memang kita boleh dibaca, maksudnya kat sini lah pin satu. Jelas ke? Jelas. Ya? Alright. So untuk solder IC ni, kat sini pun dekat komponen pun kita kena tengok juga mana pin satu dia. Macam saya punya design ni, ada lekuk kat sini. Ada lekuk kat sini. Maksudnya sinilah pin satu dia. Ada design dia punya pin lain semua bulat. Dia punya bentuk pad dia bulat ataupun oval, bujur. Tapi satu je pin tu petak. Maksud pin petak tu lah pin satu. Okay, jelas ya? Okay, so sekarang saya ada IC. Saya ada IC and then saya nak solder dekat saya punya board ni lah. Saya tunggu saya punya solder panas. Kejap. Sementara tunggu saya punya solder panas ni, ada apa-apa soalan ke? Board yang kami dapat ni dia tak ada lekuk, tapi ada macam dot pada kaki yang pertama di atas dia. Okey, maksudnya itulah pin satu dia. Saya buka kalau begitu saya buka dokumen kejap ya. Saya buka dokumen. Mana dokumennya? KV skill, PCB and layout. Alright. Okay, saya share screen kejap. Mana?
Kita share screen. Okay, so dekat sini, dekat dokumen kita tak boleh nampak. Okay, boleh. Dekat dalam IC tu dia ada dot kat sini. Dia ada dot. Nampak ke semua? Dia ada dot. Maksudnya dot ni ada. Dot ni lah pin 1. Okay. Dot ni lah pin 1. Begitu juga file timer kat sini. Dot tu lah pin 1. Dia design PCB ni Mana dot, tak nampak dot. tak nampak dot Buka balik mana tengok balik. Aduh. Okay. Saya tengok balik dekat saya punya Kat IC tu. kat IC. Dia dot putih. Dekat board tu. Ada Okey, dot dekat- warna putih. Dekat board ni dia ada dot warna putih. Dekat So masuk sini lah pin 1 dia. U1. Sorry U4. U4 sorry U4. Tengok Okey. dekat U4. So yang keduanya kalau Itu dah dot putih tu. dot putih tu. Itu maksud tu lah pin 1-nya. Kalau ada cara lain, ada design lain, dia buat petak, ada design lain dia buat lekuk. Sama ada 3 tu je selalunya untuk design IC ni. Jelas ke? Jelas Jelas. Alright. Okay, terima kasih. Mantap cikgu. So, Guna kantor ni. kantar Okay, Dah pasti dah, balik dah. saya switch kamera balik. Alright. So sekarang saya ada board saya. Kemudian saya nak solder SMD. Saya nak solder IC. So cara yang pertama kita seperti biasa, kita kena Allah melekat dulu ni. Kita kena solder satu pin dulu. Kita kena solder satu pin dulu. Macam saya punya ni ialah TSOP. So TSOP ni dia punya pin ke pin terlampau kecil. Terlampau dekat. So tapi cara solder dia sama je. Cara solder macam yang cikgu-cikgu dapat dia SOIC. So dia punya pin tu jarak dia pin tu besar sedikit. So kalau yang macam mana-mana pin ni, kalau lah macam mata cikgu tu tip solder tu terlampau besar kan, cikgu kedudukan yang IC ni kita nak panaskan supaya kita tak nak kacau pin yang kedua. Kita tak nak kacau pin yang kedua. Saya dapatkan lagi. Alright. Tak nak kacau pin yang kedua, maka saya ingatkan ini macam ni. Supaya saya panas pin yang satu pin ni je. Tak kisah cikgu nak panas yang mana-mana satu pin. Tak kisah nak panaskan yang pin yang satu ni ke, atau panas yang hujung ni ke, atau nak panas yang belah hujung ni ke, atau nak panas yang hujung ni. Yang mana mengikut keselesaan. Tapi bila kita nak letak, mesti kena ikut kedudukan dia. So kalau saya solder satu point, saya kena solder satu point dulu. Okey. Sikit lagi. Sikit sangat. Alright. So dah ada sikit, memang tak nampak sebab saya punya pad ni terlampau kecil. Tapi basically memang dah ada timah dekat atas pad tu. Kemudian saya tahu sini pin 1. Saya tahu kat sini pin 1. Maka saya akan ambil tweezer. Saya akan make sure bila saya pegang ni kedudukan ni macam ni. Maksudnya pin 1 tu memang dekat point dia tu. Alright. So kalau IC yang kita pegang ada terangkat ke atau ke atas sangat, tekan sedikit dengan tip solder, tapi jangan tekan kuat sangat, takut hilang marking dan takut burn IC tu. So tekan sikit dengan cepat supaya IC ni paling sensitif lah. Mostly ada kadang IC dia kalau sentuh dengan benda panas dia boleh burn terus. Tapi most likely untuk burn tu jarang lah. So kita panaskan sedikit pin yang kita dah solder tadi. Sekejap ya.
Alright, kita panaskan balik timah yang kita dah cair dekat satu pad tadi. Bergoyang. Okey. Kemudian masukkan slide seperti biasa. Slide, make sure kedudukan dia tengah-tengah dan tidak mengganggu komponen lain. Dan setiap IC pin tu, contohnya ni pad, dan ini kaki pin, make sure dia betul-betul tengah-tengah macam ni lah supaya dia tidak lari, dia tiada overhang. Dan lepas tu end joint dia boleh jadi, kalau kita lepas nak buat end joint, kita nak letak timah lepas tu, dia akan jadi baik dan sebagainya. Alright. Lepas dah solder kat timah ni, dia mesti silang. So bila dah lekat IC kat sini, dia mesti silang. The next step kita kena solder silang. Kita kena solder kaki kat sini dulu. Kaki yang belah sini dulu. Yang belah, sebab saya lekatkan belah sini. So saya nak solder dia, saya kena solder belah sini pula. Okay, so saya terbalikkan board. Saya pusing board, bukan terbalik. Saya pusingkan board, kemudian saya solder the next IC. Oh. Okay, ngam. So dia dah dekat sini, kalau kita try gerakkan, dia tak gerak dah. Sebab hujung ke hujung ni dia tak gerak dah. Okay, so selepas tu barulah kita nak pusingkan dia, sama ada nak start belah sini dulu boleh, nak start belah sini, belah sebelahnya pun boleh. So kalau cara paling cepat ialah cara tarik, orang panggil dia cara tarik. Letak sedikit solder paste, bersihkan solder tip terlebih dahulu. Kemudian letak sedikit paste. Sediakan sedikit paste. Pada masa yang sama, letak solder lead dekat pin. Allah, goyang. Alright. Kemudian bila dah solder, tarik perlahan. Alright. Bila tarik tu, kita tengok pula point mana yang tak kena solder. Kita boleh tengok by mata kasar point mana yang tak kena solder. Kadang-kadang kita akan ada solder bridge. Solder bridge tu ialah macam timah tu melekat antara dua pin. Nah, kalau kat gambar ni kita boleh nampak ke ada solder bridge kat sini? Boleh So yang ni panggil solder bridge. So maksudnya dia short. Bila short maksudnya tak boleh lah. So nak repair ataupun kita nak betulkan balik mana satu yang tak pun sama juga. Tarik je, letak sedikit paste. Kemudian kalau yang tak cukup timah, letak sikit timah lagi. Tapi sekarang saya rasa timah dah cukup. Cuma nak bersihkan dan nak ratakan semua je. Alright. Kalau lah dia masih ada bridge lagi, maka kita letak sikit lagi timah. Sikit lagi timah. Kita letak sikit lagi paste. Kemudian tarik dia ke tepi. Alright. So kita dah solder satu side ni. Satu side ni dah solder. Kalau kita tengok, kalau depan mata saya sekarang, saya nampak okey semua kaki dah solder. Ada tak lebihan timah ke apa ke? So far saya nampak tiada lebihan, maka dia perfect lah. Dia punya sedang perfect lah. So next ialah saya nak solder belah sini pula Method yang sama, letak sedikit timah, kemudian tarik. Lepas tu betulkan dengan menggunakan sedikit solder paste. Lepas tu double check ada tak solder bridge ataupun point yang tak kena. Okay. So sekarang semua pin telah disolder di atas pad, maka saya boleh dikatakan ini kategori
Kalau produk ni produk kelas ketiga, maka komponen ni boleh dikatakan target. Tiada excessive timah, tiada timah berlebihan, tiada sengit daripada setiap sudut. Maaf. Kemudian kalau ada sengit pun tak melebihi, saya tak rasa, sebab sekarang kalau kita tengok daripada atas, dia sengit sedikit ke kanan. So tapi dia punya sengit tidak ketara. Bergoyang lagi. Dia punya sengit tidak ketara, maka dia masih boleh dikategorikan sebagai target. Kadang-kalanya kalau dia sengit sikit je, ada inspector ataupun ada engineer dalam quality inspection atau quality checker, dia mengatakan ini acceptable. Tapi so far boleh katakan point komponen yang jadi solder perfect. Alright, itu sahaja untuk demo hari ini. Cuma saya ada satu lagi demo tambahan, iaitu mana saya punya buat? Alright, iaitu castellated termination. Okay, sekarang ni dia punya board dia tak boleh rata. Sebab apa tak boleh rata? Sebab saya dah ada solder kat sini. So saya nak solder ni tak boleh, tapi ada. So kalau tanya saya, taktik saya ambil je masking tape. So saya letak je. So ni pun antara trik saya lah. Kalau ada je banyak cara lagi, kita letak supaya dia rata lah permukaan tu. Alright. So next, saya macam IC juga. Kita ambil satu point, kita cairkan timah kat satu pad. Alright. Terlebih pula. Saya kurangkan sikit. Alright. Okay, cantik. Okay. Alright. So saya ada IC komponen yang mempunyai castellated termination. So dia ESP32, sangat lawa dia punya ni memang sangat lawa. Dia punya antena pun lawa, perfect. Alright. So untuk pengetahuan siapa yang berminat design juga, kenapa saya buat macam ni kalau perasan, bila saya design antena dekat luar. Tengok antena dia dekat luar. So ini memang clearance untuk buat RF punya designing ataupun antena punya designing. So dia memang kena ada clearance 5 mm daripada ke tepi. Siapa yang berminat memang itu dia punya kriteria. Kalau tidak dia akan mengganggu receive and receiving data daripada wifi ke bluetooth dan sebagainya lah. Alright. So sebabkan komponen besar, kadang-kadang orang boleh pakai tweezer, tapi sebabkan komponen besar, saya boleh je sentuh pakai tangan. Jadi sebabkan point, sebabkan point tu dekat sini, so saya cairkan komponen tersebut, kemudian saya slidekan dia. Pada masa yang sama, kena tengok every edge. Ya. Alright, Allah. Saya tak stable ni. Phone ni mengganggu saya untuk solder. Alright. Saya ulang. So sebabkan dia ada setiap penjuru ada pin, kena tengok kalau pin atas sikit. Kalau pin yang belah sini center tak? Tengah tak? Kalau kat sini pun sama tak? Dia center tak? Selalunya dia ada marking. Selalu kalau komponen-komponen macam ni dia ada marking. Dia marking kat sini. So kena body komponen tu kena ikut marking tu. Alright.
Saya tambah timah lagi. Tak ada timah. Alright. Okay, ngam. Oh, Allah. Tak melekat lah ya pin ni. Saya ambil pin lain. Saya ambil pin belah sini. Okay, pin sini melekat kot. Okay, ngam. Okay. Pin belah sini dia, saya rasa dia dah, pin yang belah sini dia dah oxidate. So dia nak lekat tu agak sukar. So biar, kalau lah ada point kat situ, dia macam point dia tak lawa ke ataupun biar terlebih dahulu. Kita proceed dengan benda yang lain, yang pin yang lain. Bila dah solder pin lain, bila solder pin lain, dah komponen tak bergerak, barulah kita lawa-lawakan. So kalau komponen ni macam rapat pun boleh je nak buat yang buat static straight tu. Boleh je nak buat. Maaf, saya nak tanya untuk komponen R1. Kejap ya, saya cuba solder habis. Okay. Sekejap ya. So kalau nak solder castellated ni, nak kasi cantik, point yang tu letak je lead kemudian tolak ke atas. Ataupun ambil sedikit paste kemudian cairkan sehingga nampak dia punya permukaan tu, lekuk dia tu memang penuh dengan lead tapi still ada lead forming dengan tidak melebihi 90 degree. Alright. Saya tak solder habis sebab saya nak buka lagi balik kepada ni. Alright, so saya jawab soalan cikgu kat sini. So far ada soalan ke? Alright, maaf saya nak Yus, nak saya. tanya mana satu kaki cathode anode bagi diode ni dia kecil sangat. Diode Ya, diode. Saya rasa ini satu diode apa ni, LED ke tak nampak sangat dah. Cik. Diode. Ada saya LED. beritahu dalam tu. LED ya. Dalam WhatsApp ada saya beritahu tadi. Okay, ni D So kalau D, kalau diode kalau diode dia bukan diode, LED saja Kalau LED, tak nampak skrin saya. Saya buka, saya switch camera je. Saya switch camera. Alright. Kalau LED kalau LED daripada top view, top view. So kalau top view dia ada macam ni, kemudian ini body component Ini ada body component. Yang marking tu, ada marking hijau, kadang-kadang dia marking dia macam ni. Kalau marking dia warna hijau, maka itu dia punya negatif ataupun cathode. Tapi saya pernah jumpa yang marking tu anode. So kalau tanya saya, the best way untuk test memang multimeter. Kalau saya ada student, saya akan pesan jangan percaya pada marking, test dulu pakai multimeter macam mana satu cathode, mana satu anode. Sebab saya pernah jumpa marking ni anode, saya pernah jumpa marking ni cathode. So ni top view. Kalau bottom view dia ada marking juga macam ni. Ni warna hijau misalnya. Itu. So yang marking yang warna hijau, yang belah sini tu cathode. So ni bottom view bottom view. So pun sama juga, saya pernah jumpa marking yang belah sini cathode, saya pernah jumpa marking sini anode. Tapi the best way untuk test LED tu mana satu cathode, mana satu anode ialah pakai multimeter. Tapi saya rasa yang Uncle Chen ni, saya rasa yang marking tu cathode saya rasa. Betul ke tuan-tuan dan puan? Cikgu saya ni betul ke? Betul.
Alright. So selalunya kalau LED yang general, yang paling banyak majority yang marking tu ialah cathode. Nak tambah sikit. Okay. Kadang-kadang dia berbentuk dot. Okay, betul. Kadang-kadang dekat bottom view ya. Ya, bottom view. Kadang-kadang dekat bottom view dia ada bentuk dot kat belah sini atau belah sini. Ya, Yang belah dot ni ialah cathode. Okay, terima kasih cikgu. Okay, masih Sri. Alright, saya nak tanya untuk komponen R1 sampai R13 ni letak dekat mana? Kat mana-mana tempat ke? Sebab tak ada pula tagging nak letak yang mana satu litar. Schematic ada tak? Schematic saya dah bagi dalam group ya. Schematic memang saya dah bagi dalam group ya. Saya dah bagi petang tadi, seingat saya, betul lah? Tengah hari tadi. So ini schematic memang saya dah serah. Kemudian boleh tengoklah mana satu R1 kat sini R5 sehingga R11 tak ada ni boleh tengok kat BOM BOM pun saya telah bagi BOM bill of material saya dah bagi. Kita boleh tahu mana satu value dia. Kejap saya share screen. Share screen, kemudian saya switch camera. Alright. So saya dah bagi schematic and PCB layout. Kemudian saya juga ada BOM. BOM ni pun kita boleh tahulah mana satu value dia. 330 ohm, kalau yang ni 100 ohm dan sebagainya. Tapi yang dapat 120. Actually yang 1 ohm tu Mr. Chen dia hantar semuanya 330 ohm. So kita guna yang tu. Tak ada langsung 100 ohm. Tak ada langsung. Tak ada. Okey, maksudnya R5 sampai R11 letak je 330 ohm. Tak ada masalah sebab value LED common value LED 220 sehingga 330. Kadang-kalanya menggunakan 120 sehingga 330 ohm. Itu common value untuk LED. Dia ada soalan ke Cikgu Ella? Tak ada. Memang tak ada. Alright. 100 pun tak ada. Okey, 1 ohm tak ada So maksudnya guna je 330 ohm untuk R5, R6, R7, R8, R9, R10 dan R11. Okey, cikgu-cikgu semua boleh biar je live stream. Pada masa sama cikgu-cikgu semua boleh buat practical. Kemudian pada esoknya kita boleh bincang macam mana kita nak evaluate board tu. Macam mana marking. Saya ada SL, macam mana nak marking kalau board tu berapa markah. Macam mana? Nak tanya sikit dekat Boleh. ni. Di satu tu macam mana tengok clarity dia? Nak kata Dah ajar tadi kan? lepas lah. Okay. Alright. Saya buka balik saya punya kamera. Saya switch balik. Tidak ada masalah. Saya stop presenting. Kemudian boleh pin dekat saya punya nama. Kemudian boleh nampak kamera saya low battery. Alright. Yus, So, yep. Cikgu Rahman tanya dekat board PCB ni. Dekat board bukan dekat ni. Bukan dekat dekat Ya, saya nak bagi tahu bot lah. Alright. So dekat bot selalunya dia tak ada dia bukan tak ada cathode not apa. Kalau yang selalu marking ni general yang saya beritahu ni adalah general designer, dia buat marking dekat PCB. Yang pertama dia letak dot dekat hujung. So ni pad
Ni pad dan ini marking. Kadang-kadang tak ada marking dan ini dot dia. Itu yang pertama. Yang kedua ialah dia buat ini pad. Ini pad, kemudian letak marking kat sini. Maka yang marking ni semua ialah cathode ya. Ada juga designing, dia letak ini dia punya border marking. Ini pad. Ini pad, kemudian ini marking. So kalau dah kat board kat sini, kita boleh tengok saya kalau saya zoom saya tak nampak, saya kena buka dia punya dokumen Altium. Kejap saya buka Altium kejap supaya saya boleh nampak macam mana dia punya kat mana dia punya allocation ataupun macam mana designer board ni untuk dia allocate mana satu cathode atau mana satu anode. Tapi secara general memang tiga ni paling famous untuk LED chip. Ni paling famous lah. Tak boleh, saya tak buka RAS. Ni open the RAS AT network. Service. Setakat yang saya buka, Yus tak nampak ada dot ataupun tanda tu. Oh, tak ada, tak nampak, tak visible Tak. Saya cuma berpandukan kepada kuprum ground tu saja. Okey, kejap ya. Saya tunjuk mungkin ada cara. Saya kena tengok design ni dulu, kemudian baru saya saya kongsi macam mana nak tahu dia punya polarity. Sebentar. RAS. Okey, RAS dah open. Okey, sikit. Alright. Share screen. Entire screen share. Stop. Alright. Let me. Allahu Akbar. Tak ada lens, buka RAS di sini. Sekejap ya. Item saya tak boleh buka pula. Connect RAS. Okay. Alright. Masih problem sign in. Tak boleh. Cancel. Homepage. Pergi dekat sini. QB skill. Open. Lesson management. Allah. Set up reconnect to profile server. Okay, ngam. Saya open balik. Saya punya item tak boleh buka pula. License, reconnect to license server, sign in. Sign in. Sekejap ya. Activate license. Okay. Kita buka balik. Okay, ngam.
Dia susahnya buka ATM ni. Okay, so kat sini pun tak ada. Oh, tak ada marking langsung ni. Buat ni. Okay. Yep, bot ni tak ada marking. Kalau saya pergi open top review, yep, bot ni tak ada marking. So kalau bot tadi ni tak ada marking, memang kena tengok schematic ya. Kalau tengok schematic, Belah kiri lah, kiri ketat lah. kalau kita tengok schematic, kalau saya tengok sekali pun saya dah boleh tahu itu kiri itu cathode. Sebab dia connect dengan ground. So connect dengan ground, saya tahu kalau daripada bot ni, ground selalunya dah polygon poor. So saya ambil dokumen lah senang. Okay. Saya tahu polygon poor tu selalunya mesti ground. So maksud kiri ni lah cathode. Kalau berlaku macam ni, memang kena tengok schematic lah. Schematic tu dekat mana. Kadang-kadangnya dia punya design schematic. Saya pergi balik mana ni ke? Ni. Okay, selalunya design schematic. Saya stop sharing screen and then switch camera. Selalunya kita ada so far kalau kita nak buat schematic LED, so inilah VCC, ada resistor, kemudian diode kan, kemudian berground. So kita tahu cathode connect ke ground. Cathode connect ke ground. Ini design pertama. Ada design dia buat VCC, kemudian diode, baru resistor. Pun ada juga connect tu ground. So dia punya cathode ni connect dengan resistor. So tak nak kita kena tengok kena tengok schematic dulu. Kita trace dia punya routine, barulah kita mana tu cathode, mana tu anode. Ni selalunya, tapi untuk general punya, secara jujur, untuk general punya produk tak ada, mesti ada marking. Saya rasa ni sebab footprint ni memang khas untuk buat untuk student work skill ni saya rasa, supaya dia orang biasa tengok schematic. Jangan percaya pada marking. Memang kalau kami memang training, kami biasakan tengok schematic dengan BOM supaya dokumen tu memang penting lah. Kalau selalunya kalau orang yang percaya marking ni, kadang dia buat assumption, dia buat andaian, yang tu positif, kemudian dia letak, rupanya salah, bila kat schematic salah. So untuk the best practice memang kena tengok schematic, dekat mana satu cathode, kat mana satu anode, kat mana satu positif, kat mana satu negatif. Jelas ke? Alright. Alright. Soalan. Yep. Kita duk belajar pasal default, target apa semua untuk komponen. Yep. Okay, apa yang boleh kita katakan ataupun apa yang kategori mana sekiranya dia punya plate koprom pada board pula yang tertanggal? Kalau berlaku plate tertanggal, ya, component tu damage. Kira component area tu kira damage. Dia kira damage jugalah. Kira damage, defect. Defect, ya. Tu bukan bawa kategori komponen, itu bawa kategori PCB punya pemasangan. So dalam PCB kita ada 3 standard. Standard yang pertama ialah PCB standard, through hole standard, SMT standard. Kalau macam benda-benda pecah yang berlaku dekat atas PCB, so itu berlaku pada PCB standard, dia akan ganggu. Macam pad tu cabut, kat situ akan berlakunya defect terhadap pad kat situ. Kat situ pad dia problem.
saya kena tukar sini ke sini baru boleh nampak macam. Alright, kat pad tu baru problem. Alright. Ada soalan lain? Okay. Okay, tadi kan you tak boleh nak bateri pada satu point tu kan? Okay, oh ya, okay. Sebab ada oxidation. Kalau oxidation pada bateri, kita buat timing kan? Okay. Tapi kalau oxidation pada PCB, kita buat macam mana? Bijak soalan yang sangat benar. Saya pun tak begitu cara dia. Ialah terletak paste dekat pin tu dulu. Dia letak paste sikit kat pin tu. Bila letak paste kat pin tu, dia akan ada berlakunya minyak. Minyak tu akan memang banyak. Tapi kita boleh solder. Lepas kita dah boleh melekat dekat pin tu, baru basically macam ni pin kan. Ini pin, kita dah lekat timah, maka oxidation takkan berlaku. Tapi kadang-kala kalau komponen terlampau lama, selalunya komponen through-hole lah. Komponen through-hole ni yang terlampau lama, kadang-kadang oxidation banyak berlaku, oxidation ni kita tak nampak. So dia nampak silver je. Bila kita bagi heat dia panas sangat, dia mula warna gelap ataupun warna atau macam brownish tu, dark brownish tu, warna coklat hitam tu kan. Maksudnya kat situ nak susah sikit nak solder. Kalau through hole, kita boleh ambil sikit file ataupun pengikir, kita kikir sikit je supaya kita nak solder. Kalau SMT, so far saya buat, saya letak sedikit paste ataupun saya cuci pin tu pakai alkohol, lepas tu kemudian saya letak balik paste, kemudian saya solder. So far saya buat, insyaAllah boleh. Terima kasih cikgu. Okay, terima kasih. Alright, cikgu semua boleh biarkan ni sehingga jam 4.30. Tapi jika ada soalan terhadap komponen, jika ada soalan terhadap sepanjang cikgu buat pematerian, boleh tanya saya direct. Saya takkan berubah dari sini lah, insyaAllah. Yep, kalau the best adalah macam mana Cikgu Syahmi tu buat lah. So saya boleh tengok semua orang macam mana bekerja. So lagi saya boleh komen macam apa benda yang perlu diubah ke ataupun ada method yang bagus ke dan sebagainya. Kalau boleh buka kamera lagi bagus lah kan. InsyaAllah, terima kasih ya. Untuk PCB holder, kalau ada PCB holder, kalau saya sarankan kalau buat pemasangan buat pemasangan SMT, saya sarankan letak ke atas permukaan supaya senang kita nak pusing buat tu. Tapi kalau ada PCB holder, nak cuba guna PCB holder, make sure PCB holder tu tidak bergerak ketika kita letak komponen SMT. Oh, mantap. Kena pakai kantar boleh. So kalau memang the best pun, kalau saya pernah pergi satu kilang ni, kilang ni kat Penang,
dia memang kilang ni ialah subcon dia buat PCB, memang banyak memang anti Cina kan. Dia solder, kantar tu memang kantar dekat, dia memang kantar tu besar dekat depan dia, betul dia buat solder. Macam Tuan Haji Sariman buat ni kan, memang betul lah prosedur tu yang ada prosedur yang betul. Ya, yang Tuan Rahman ni pun sama juga. Ada juga orang yang pakai Google. Google tu ada pengantar sekali. Itu pun antara satu komponen yang ada di kilang, ataupun ada juga orang master work skill ke asal skill dia pakai ni sebab dia punya mata terlampau rabun, dia kena pakai pengantar untuk buat. Ni pun antara SOP yang sangat betul lah.